A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan pada sidang hadirin penonton warga warga apartmen Melo Seksyen 5 Bangi, dan ada juga rakan-rakan dari yang luar daripada Bangi. Ahlan wa sahlan, diucapkan selamat datang. InsyaAllah hari ini kita akan sambung kuliah ketiga tentang Sirah Khilafah Turki Osmaniyah, yang mana sebelum ni kita dah pun menceritakan tentang dua orang sultan yang pertama yang telah berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan agenda Islam itu sebagai agenda nombor satu dalam kehidupan mereka, dan kesan daripada jihad yang dilancarkan oleh kedua-dua sultan yang awal ni, Empire Turki Osmaniyah ni dia semakin luas dan semakin digeruni oleh musuh lah pada waktu itu. Okey, bismillah. Hari ini kita akan sambung. Kita akan sambung lagi kisah Turki Osmaniyah ini dengan cerita tentang sultan yang ketiga. Okey. Sebelum ni kita pernah Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ni kita pernah cerita tentang dua orang sultan. Kalau tengok dekat saya punya slide yang ini kan. Sultan yang pertama ni adalah Sultan Osman I pada tahun 1299. Beliau menjadi sultan yang pertama lah dalam wilayah Turki Osmaniyah ni. Beliau mengasaskan kerajaan Turki Osmaniyah, pengasasnya lah. Sultan yang kedua adalah Sultan Orhan, telah menjadi sultan pada 1327 Masihi. Apa jasa beliau sepanjang beliau menjadi sultan adalah beliau memulakan pengepungan Konstantinopel. Seperti mana yang saya sebutkan, pengepungan itu bermula daripada kawasan Gallipoli, iaitu kawasan semenanjung Gallipoli yang bersebelahan dengan Selat Dardanelles dan Laut Marmara, yang mana semenanjung Gallipoli ini adalah satu kawasan yang sangat penting lah sebagai penghubung antara Eropah dengan Asia, dan menjadi kekuatan ekonomi lah yang sangat besar. Dan even sekarang pun Turki juga mempunyai kekuatan ekonomi yang kuat di semenanjung Gallipoli ini. Okey, hari ini kita akan sambung kepada Sultan Murad. Okey, Sultan Murad ni adalah anak kepada Sultan Orhan. Nama beliau adalah Sultan Murad bin Orhan. Beliau adalah seorang sultan yang sangat warak, sangat dermawan, sangat kuat dia punya pegangannya kepada syariat Islam, dan sangat mencintai untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau juga mempunyai sifat yang sangat adil lah, dan sentiasa mengamalkan musyawarah dalam apa-apa sahaja masalah negara. Jadi pada waktu ni, kalau tuan-tuan nak tahu, Sultan Murad ni dia memerintah Turki Osmaniyah ketika mana kerajaan tersebut sudah pun di-establish, sudah pun kuat, dan mewarisi kekuatan daripada ayah beliau lah. Kat sini saya tulis menakluk Balkan. Maksudnya Sultan Murad sepanjang beliau memimpin Turki Osmaniyah, kejayaan terbesar beliau adalah menakluk Balkan. Apa itu Balkan dan di mana ke kawasan Balkan itu? Ini kita akan tengok selepas ini. Ini anak panah ni saya tunjukkan bahawa graf kejayaan dan kekuatan Turki Osmaniyah ni semakin lama dia semakin menaiklah pada waktu itu. Seperti mana yang saya sebut, ketika ini masih lagi sudah hampir 100 tahun ketika Sultan Murad memerintah ni, sudah hampir 100 tahun kota Baghdad, iaitu ibu kota Abbasiyah, diserang oleh Mongol secara pembunuhan beramai-ramai. Maksudnya hampir setahun
Abbasiyah telah pun jatuh diserang oleh Mongol, kerajaan Fatimiyah dan kerajaan Syiah di Iran, Buaihiyah waktu itu sangatlah kuat. Kerajaan-kerajaan Islam yang lain seperti mana kerajaan Saljuk sudah pun berpecah. Kerajaan Saljuk Rom berpecah, kerajaan Khawarizmi berpecah, kerajaan Zinki pun berpecah, dan pada waktu itu tidak ada kerajaan Islam waktu itu ramai, negara Islam waktu itu ramai, tetapi tidak ada satu pun kerajaan yang paling kuat antara mereka. Dan ketika ini Turki Osmaniyah ni dia memulakan usaha untuk kembali bangkit dalam keadaan umat Islam ada kerajaan tetapi ada masalah dalaman, ada masalah perpecahan dan tidak kuat. Okey. Jadi Sultan Murad ni apa yang telah beliau buat? Beliau telah menakluk Balkan. Ada dua poin yang saya nak tulis di sini adalah, pertama sekali beliau telah menakluk kota Adrianople. Kota Adrianople ni tuan-tuan, dia sekarang ni adalah salah satu daripada wilayah Turki sekarang inilah. Tetapi dia punya kedudukan dia tu berada di sebelah barat di kawasan Eropah Turki. Dan apa yang penting kat sini sebenarnya adalah kota Adrianople ni dia adalah kota kedua utama kerajaan Byzantine. Kerajaan Byzantine waktu tu kota utama dia adalah Konstantinopel, yang mana waktu tu masih lagi belum ditakluk. Kota kedua utama mereka adalah Adrianople. Kalau saya boleh tunjuk, tak ada pula sini. Kalau tuan-tuan nak tahu, kota Adrianople ni adalah berada di kawasan yang warna coklat ini. Kawasan warna coklat ni, kalau Turki moden sekarang ni, kawasan ini masih lagi dalam kawasan masih lagi wilayah Turki lah. Dan kota Adrianople ini adalah pada waktu Sultan Murad itu adalah kota kedua utama Byzantine. Dan itu menjadi satu lagi kejayaan besar Sultan Murad apabila berjaya menakluk kota Adrianople ni, sebab mana-mana kekuatan ataupun mana-mana pergerakan perdagangan ekonomi yang daripada Eropah, maksudnya daripada kawasan Eropah ini nak masuk ke dalam Asia, dia terpaksa melalui jalan ini sahaja kalau nak cepat. Kalau nak satu lagi jalan adalah kawasan laut lah, tetapi kawasan laut tu memakan masa beberapa bulan dan beberapa tahun. Tapi kawasan ini adalah kawasan satu-satunya pintu darat yang paling cepat untuk masuk ke kawasan Asia. Okay. So di sini kawasan ini yang kecil di sini ni, yang pemisah ni, ini Konstantinopel, masih lagi belum dijajah, masih lagi belum dibuka oleh Turki Osmaniyah. Tetapi apa yang Sultan Murad ni buat, dia teruskan pengepungan yang dibuat oleh ayahnya. Ayahnya buat di kawasan Gallipoli yang ini. Kawasan Gallipoli ni. Tapi dia telah meneruskan penaklukan kota Adrianople ni kawasan di sini. Jadi sekaligus dia telah mengepung keseluruhan kawasan darat yang mengelilingi Konstantinopel. Senang cerita hampir-hampir nak menakluk Konstantinopel lah pada waktu tu. Okey. Itu adalah kejayaan Sultan Murad yang pertama. Okey. Dan yang kedua adalah saya nak cerita di sini juga. Sultan Murad dia telah menakluk Balkan. Okey, Balkan ni apa tuan-tuan? Kalau siapa yang tak tahu Balkan ni kawasan mana? Balkan ni kalau kita nak tahu kawasan pergunungan yang negara-negara yang berwarna ini. Okey, sekarang ni kalau ini negara sekarang lah. Kat sekarang ni ada Greece, ada Albania, ada Makedonia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Romania, Bosnia, Croatia, Hungary dengan Slovenia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 negara. Ada 11 negara yang berada di Balkan ini. Jadi Sultan Murad dia telah berjaya membuka wilayah Islam dan menakluk keseluruhan Balkan ini tuan-tuan. Saya tak kata semua lah, tetapi kawasan Romania ni waktu ni masih lagi Kristian lah, tetapi boleh kata 70% daripada kawasan Balkan ini
telah ditakluk oleh Sultan Murad pada waktu itu. Dan kawasan-kawasan yang berwarna ni tuan-tuan, pada ketika Sultan Murad itu adalah negara Islam. Maksudnya Sultan Murad telah berjaya membuka kawasan Balkan ini sehingga kawasan-kawasan yang berwarna ini semua menjadi negara Islam. Dan sekarang ni kalau kita tengok tuan-tuan, kalau kita tengok kawasan 11 buah negara di Balkan ni, ada lebih kurang 14% orang Islam berada di kawasan Balkan ini. Kenapa dinamakan Balkan? Balkan ni sebenarnya kalau dalam bahasa Turki ni adalah gunung lah, kawasan gunung. Sebab apa? Kawasan atas ni adalah kawasan pergunungan Transylvania. Banjaran Transylvania ni maksudnya satu banjaran gunung lah. Dan bawah ni laut apa ni? Bawah ni ada laut Greece kat sini, kat sebelah kanan ni ada laut hitam. Dan inilah yang disebut sebagai kawasan Balkan. Balkan ni maksudnya senang cerita sekarang ni 11 buah negara di sini adalah kawasan Balkan, kawasan gunung. Apa yang saya sebut tadi itu adalah sehingga hari ini lebih kurang 14% daripada keseluruhan negara di Balkan ini adalah orang Islam. Dan siapa yang tahu kat sini beberapa negara ni masih lagi majoriti umat Islam. Contohnya di Albania. Albania ni adalah kawasan yang majoriti umat Islam ya tuan-tuan. Dan kawasan Bosnia. Bosnia juga adalah kawasan majoriti umat Islam. Di sini juga ada Serbia. Serbia ni kawasan purple ni juga di selatan Serbia ni. Selatan Serbia ni sebenarnya adalah telah pun wujud satu negara baru yang berpecah daripada Serbia. Nama dia negara Kosovo, kalau tuan-tuan pernah dengar negara Kosovo. Negara Kosovo ni adalah negara yang majoritinya orang Islam. Dia telah memisahkan, senang cerita dia declare mereka telah merdeka daripada penjajahan Serbia lah pada waktu tu. 2003 ataupun 2004 tak silap. Dia baru saja negara yang merdeka, negara Kosovo. Negara majoriti umat Islam. Tapi malangnya Kosovo pada tahun 2020 telah menandatangani perjanjian persahabatan dengan Israel. Itu adalah satu berita malapetaka dan berita sedih lah, bahawa negara Kosovo yang baru saja terbentuk, majoriti umat Islam, tetapi menjadi negara kelima menandatangani perjanjian persahabatan dengan Israel pada tahun lepas. Negara Islam yang telah tanda tangan perjanjian persahabatan dengan Israel ni ada 5 negara. Pertama sekali adalah negara Mesir pada tahun 1978 tak silap. 1978, negara Jordan pada tahun 92, negara UAE dan Bahrain tanda tangan ketika 2018 ketika Donald Trump jadi Presiden US. Dan negara terbaru pada tahun lepas iaitu negara Kosovo lah. So itu adalah berita sedih lah untuk kita sebagai umat Islam. Dan itulah yang saya masukkan sebagai Balkan. Okey. Ada satu soalan kat sini. Penaklukan Balkan ni dibuat secara solo atau tentera Sultan Murad? Okey. Ataupun dibantu oleh tentera Empire Islam yang lain? Okey, waktu ni sebenarnya tentera Sultan Murad ni dia dibuat oleh dia secara solo lah maksudnya. Kalau ikut pembacaan saya, hanya tentera Turki Osmaniyah sahaja yang mempunyai ketumbukan yang kuat. Dia waktu tu dia tidak pun bekerjasama dengan kerajaan Islam lain ataupun tentera daripada Empire Islam yang lain. Nak kata betapa kuatnya kerajaan Turki Osmaniyah ketika Sultan Murad ini boleh menakluk hampir keseluruhan kawasan Balkan ini. Dan kenapa hari ini kita jarang dengar berita-berita daripada kawasan Balkan ni tuan-tuan, sebab sekarang ni negara-negara di kawasan Balkan ini, Serbia, Bosnia, Albania, semua ni adalah negara-negara yang sekarang ni miskin lah. Maksudnya negara yang sentiasa bergolak antara umat Islam minoriti dengan majoriti Kristian Ortodoks. So mereka saling bertempur dan
saling bertempur dan saling bertelagah lah, maksudnya saling berperang lah. Itu antara satu perkara yang sedang berlaku sekarang ini. Dan kalau tuan-tuan nak tahu juga, kawasan-kawasan Balkan ni juga dulunya kawasan umat Islam, dan sekarang ni kalau ikutkan sumber alam di kawasan Balkan ni, dia sangat kaya. Dia sangat kaya dengan banyak sumber mineral seperti emas, seperti timah, seperti segala bentuk logam-logam yang lain lah. Semua tu berada di kawasan Balkan inilah. Dan kalau kita tengok pada tahun 90-an, pada 94 tak silap, umat Islam di Bosnia dibunuh beramai-ramai oleh tentera Serbia lah pada waktu tu. Itu cerita-cerita yang mungkin generasi abang dan ayah-ayah saya lebih arif lah tentang bagaimana umat Islam di Bosnia tu dibunuh lah beramai-ramai pada waktu tu. So saya nak kata kat sini, kawasan Balkan ini adalah kawasan yang kawasan dahulunya adalah kawasan umat Islam. Baik. Ada satu lagi satu perang yang dinamakan perang Kausorah, ataupun bahasa lain dia adalah saya tak pasti bahasa apa, nama dia Pantelleria lah, perang Kausorah ni. Ini adalah satu kisah yang masyhur dalam kisah Sultan Murad ini, Sultan Murad I. Pasukan Serbia, Bosnia dan Bulgaria ni, Bosnia ni maksudnya kat sini Serbia, Bosnia, Serbia dan Bulgaria ni, mereka ni sentiasa mencari peluang lah untuk membunuh Sultan Murad pada waktu tu. Ketika Sultan Murad dia tidak berada di kawasan Thrace ni. Sebab kawasan Thrace ataupun kawasan Adrianople yang saya ceritakan tadi di sini, kawasan ni adalah ibu kota Turki Osmaniyah pada zaman Sultan Murad. Maksudnya Sultan Murad dia telah menjadikan kawasan ini sebagai kawasan ibu kota. Waktu tu Istanbul tak ada lagi lah, maksudnya kawasan Konstantinopel tak ada lagi. Tapi kawasan ni adalah kawasan ibu kota. Jadi apabila Sultan Murad tidak ada di kawasan Adrianople, di kawasan Thrace ni, mereka mencari-cari peluang untuk memecahkan dan menyusup masuk ke dalam kerajaan Turki Osmaniyah untuk mengkucak-kacirkanlah Turki Osmaniyah pada waktu tu. Okey. Dan pertempuran yang saya nak cerita di sini adalah Serbia, Bosnia dan Bulgaria ni dia bekerjasama untuk melawan Turki Osmaniyah di bawah pimpinan Sultan Murad. Okey. Dan ketika itu Sultan Murad dia telah menanglah dalam perang Kausarah ni, melawan Bosnia, Serbia dan Bulgaria ni. Maksudnya Bosnia, Serbia dan Bulgaria ni ketiga-tiga kerjasama ni kalah walaupun mereka ramai melawan dengan Sultan Murad. Dan apabila perang tersebut tamat, Sultan Murad ni dia telah melakukan pemeriksaan lah di medan perang, melihat melihat tentera-tenteranya yang penat berperang semua tu. Sehinggalah pada saat tu ada seorang daripada tentera Serbia ni yang berpura-pura mati dalam kawasan medan perang tersebut. Lalu bila dia berpura-pura mati, dia bangun dan dia terus berlari menuju ke arah Sultan bila dia nampak Sultan Murad, dan dia segera minta Sultan maafkan dia, dan dia menyatakan bahawa dia nak masuk Islam. So tentera Serbia ni merayu-rayu untuk Sultan ampunkan dia dan melindungi dia, dan dia berbesar hati untuk masuk Islam lah. Dan Sultan pada waktu tu cakap pada pengawal yang melepaskan yang menjaga orang Serbia ni supaya lepaskan orang Serbia ni, sebab nampak dia nak betul-betul menganuti agama Islam. Tiba-tiba disebabkan kemurahan Sultan tu, orang yang berpura-pura nak
nak masuk Islam tu, dia cium tangan Sultan dengan secepat kilat dan sepantas dengan sekelip matanya dia mengeluarkan pisau daripada poketnya dan dia menikam Sultan Murad lah pada waktu tu. Dan akhirnya Sultan Murad syahid ditikam dengan pisau beracun oleh oleh tentera Serbia yang berpura-pura nak masuk Islam tu. Akhirnya Sultan Murad waktu tu ditikam dan syahid ketika itu sendirilah waktu tu. Itu adalah bagaimana Sultan Murad ini syahid, dan perang terakhir Sultan Murad ni berjaya mengalahkan Serbia, Bulgaria dan Bosnia lah pada waktu tu, dan menjadikan kawasan Balkan ini sebagai negara Islam. Negara Chechnya di bahagian Balkan juga ke, betul ke nama negara tu? Negara Chechnya rasanya bukan rasanya. Saya pun tak ingat sebab saya pun tak tahu negara Chechnya ni kawasan mana. Mungkin yang bertanya, tuan yang bertanya boleh chat, ataupun kalau saya sempat nanti saya bagi tahu untuk next kuliah nanti. Itu adalah kisah bagaimana Sultan Murad dia telah meluaskan lagi pengaruh wilayahnya sehingga menjadikan kawasan Balkan ni adalah sebagai kawasan negara Islam. Tuan-tuan, kalau kita nak tengok sebenarnya seperti mana yang saya sebut pada minggu lepas, jihad dalam Islam ni dia bukanlah semata-mata mengangkat pedang, membawa kuda, membawa bala tentera dan terus mara ke kubu musuh. Tidak. Tetapi sebenarnya perang dalam Islam ni, kalau tuan-tuan nak tahu, Islam mengajar jihad ni dia bukan semata-mata menyerang musuh. Memang betul lah menyerang musuh tu jihad, tetapi dia adalah membuka negara. Maksudnya dia adalah satu usaha dakwah. Dia adalah sebahagian daripada dia adalah satu usaha dakwah untuk menjadikan tanah yang kita buka tu sebagai tanah umat Islam. Tanah yang kita nampak penuh dengan kemungkaran, penuh dengan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dan tanah itulah tempat untuk kita berdakwah, menyampaikan Islam, menyebarkan Islam, sehinggalah tanah itu menjadi satu masyarakat Islam dan menjadi negara Islam. Itulah sebenarnya kefahaman jihad yang perlu kita faham. Maksudnya jihad ni bukanlah semata-mata sembrono menyerang musuh sahaja, tetapi sebenarnya dia adalah meluaskan dakwah, meluaskan usaha dakwah itu dan menyampaikan dakwah itu sehingga dirasai oleh keseluruhan masyarakat. Okey. Dan kalau kita tengok pun sebenarnya para sahabat Nabi pun mereka semua ni keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bukanlah bawa dengan skill peperangan sahaja, tetapi mereka bawa dengan ilmu agama yang ada dalam dada mereka. Mereka ni bawa ilmu agama, bawa segala ilmu-ilmu ilmu-ilmu dan khabar-khabar daripada wahyu Al-Quran yang diturunkan daripada Rasulullah, disampaikan kepada mana-mana kawasan, mana-mana masyarakat yang mereka pergi. Jadi itulah sebenarnya jihad yang dimaksudkan dalam Islam, iaitu menyebarkan dakwah itu. Dan perkara tersebut telah dibuktikan sekali lagi oleh Sultan Murad, yang mana kawasan Balkan ini berjaya menjadi kawasan negara Islam pada ketika pemerintahan Sultan Murad. Dan kalau kita tengok pada waktu itu, apabila Balkan ini dia sudah pun menjadi negara Islam di sini, akan memudahkan lagi usaha untuk menakluk Konstantinopel. Dan kalau saya boleh ulang, Konstantinopel ni sebenarnya adalah kawasan di sini, kawasan mouse tangan saya ni. Inilah kawasan Konstantinopel. Kawasan Konstantinopel kat sini. Tetapi Sultan Murad dia menakluk kawasan Balkan dahulu sebab dia perlu buat pengepungan yang menyeluruh supaya Konstantinopel itu boleh dan mudah dibuat. Dan kalau kita nak tahu, sebenarnya Sultan Muhammad Al-Fatih apabila dia nak membuka kota Konstantinopel, beliau membuka Konstantinopel dalam keadaan negara Islam itu sudah pun luas dan usaha pengepungan Konstantinopel itu telah dibuat oleh bapa beliau, oleh datuk dan moyang beliau. Okey. Dan kalau tuan-tuan nak tahu, sebenarnya Sultan Murad ni
Sultan Murad ni adalah bapa kepada moyang Sultan Muhammad Al-Fatih. Maksudnya datuk ketiga lah. Datuk yang ketiga, moyang lapisan yang kedua. Moyang yang kedua Sultan Muhammad Al-Fatih. Maksudnya betapa panjang sebenarnya usaha untuk menakluk Konstantinopel ini. Jadi itulah sedikit yang kita perlu faham bagaimana usaha Sultan Murad ini dia menakluk dia membuka wilayah Balkan ni sehingga keseluruhan ini menjadi kawasan negara Islam. Baik, insya-Allah. Itu adalah bagaimana kisah Sultan Murad. Jadi kalau tuan-tuan berkelapangan, tuan-tuan boleh tengok apa yang berlaku di beberapa negara di kawasan Balkan ini. Bagaimana umat Islam, orang-orang Islam ni mengamalkan Islam walaupun mereka minoriti di kawasan Balkan ini, contohnya di Serbia, di Bosnia, di Albania, tetapi mereka masih lagi kuat mempertahankan Islam. Masih kuat lagi mempertahankan jati diri mereka, mempertahankan tanah mereka daripada diserang ataupun dirosakkan ataupun diseranglah oleh kumpulan Kristian pada waktu inilah. Kawasan Balkan ni banyak negara kat sini adalah kawasan miskin sekarang ni. Sebab tu kan kita memang jarang dengar berita-berita daripada negara-negara Balkan. Sebab negara Balkan ni kebanyakannya miskin. Mereka negara miskin. Kalau siapa yang minat tengok bola, kalau minat tengok bola Eropah, tengok bola Manchester United ke, tengok Perancis ke, tengok bola Jerman, kebanyakan bola-bola dalam pasukan bola sepak dalam negara Eropah ni semuanya adalah negara Eropah yang berada di barat, bukanlah negara Eropah yang berada di Balkan. Sebab negara Balkan ni adalah negara yang sampai sekarang masih lagi tidak stable. Sebab Balkan ni sebenarnya mereka telah pun berjaya memberontak. Maksudnya bahasanya memberontak lah. Sebelum kejatuhan Turki Osmaniyah, negara-negara Balkan ni telah memberontak kerajaan Turki Osmaniyah pada tahun 1913. Pada tahun 1913 ni, keseluruhan wilayah Balkan ini, mereka telah memberontak kepada kerajaan Turki Osmaniyah pada waktu itu, dipimpin oleh khalifah yang terakhir iaitu Sultan Abdul Hamid II. Pada tahun 1914, Turki Osmaniyah telah kalah dengan pemberontakan orang-orang Balkan ni. Akhirnya orang-orang Balkan ni dia declare mereka telah merdeka daripada Turki Osmaniyah. Itu adalah satu malapetaka lah pada tahun 1913 di mana Turki Osmaniyah telah hilang satu wilayah Balkan pada waktu itu. Wilayah Balkan dia declare mereka merdeka lah daripada Turki Osmaniyah. Dan pada waktu itu jugalah adalah waktu Perang Dunia Pertama lah. Perang Dunia Pertama ni kalau kita tengok kesedihannya adalah Turki Osmaniyah sedikit demi sedikit hilang kawasan sebab ada kawasan tersebut telah memberontak dan menuntut kemerdekaan lah kononnya daripada Turki Osmaniyah pada waktu itu. Dan sampai sekarang lah negara Balkan ni menjadi rebutan Soviet, iaitu rebutan Rusia, dan rebutan Amerika. Maksudnya negara Balkan ni sampai sekarang dia miskin dan penuh dengan demonstrasi, penuh dengan demonstrasi jalanan, bunuh-bunuh dan ekonomi tidak stabil, banyak pembunuhan sebab negara Balkan ni sekarang ni dia berebut antara dua kuasa besar, iaitu kuasa liberal, kuasa liberal ni adalah kuasa US, dan kuasa komunis iaitu kuasa Rusia, China dan sebagainya. Sebab tu Balkan ni dia sampai sekarang walaupun dah 100 tahun dia masih lagi tidak stabil lah. Sebab tu kita memang jarang sekali dengar berita-berita daripada negara-negara Serbia, negara-negara Balkan ini sebab mereka ni sangat-sangat miskin. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung dengan Sultan yang keempat. Sultan yang keempat ni tuan-tuan adalah Sultan Bayazid. Sultan Bayazid ni adalah anak kepada Sultan Murad. Kita akan tengok bagaimana Sultan Bayazid ni sebenarnya adalah Sultan yang hampir-hampir sampai ke kubu Konstantinopel. Maksudnya Sultan Bayazid ni adalah Sultan yang
pada waktu tu umat Islam melihat hadis la tuftahan al-Qustantiniyyah ala yadi rajulin tu akan terlaksana ketika zaman Sultan Bayazid. Tetapi ketika itu Sultan Bayazid ni dia sudah pun sampai di kubu Konstantinopel. Waktu tu tidak ada mana-mana kuasa-kuasa Eropah, kuasa-kuasa kafir yang menekan. Dan pada waktu tu orang umat Islam merasakan inilah waktunya hadis Rasulullah tentang Konstantinopel tu akan dibuktikan. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan pada waktu Sultan Bayazid ini. Sebab apa? InsyaAllah nanti kita akan sambung pada siri yang keempat. Bagaimana kita nak tahu, bagaimana kita nak tengok bagaimana Sultan Bayazid ni dia sudah pun sampai ke tembok Konstantinopel. Tetapi Allah SWT tidak mengizinkan lagi Konstantinopel itu ditakluki oleh umat Islam. Atas sebab apa? Kita akan sambung insyaAllah pada siri kuliah keempat minggu hadapan pada hari Selasa pada jam 8 malam insyaAllah pada hari yang sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh terus untuk share dan sebar-sebarkan promote kepada sahabat-sahabat yang lain tentang kelas kuliah residensi Melo ini untuk kita sama-sama memahami bagaimana kekuatan Turki Osmaniyah ni dia menjadi satu kekuatan yang super power dan kuasa dunia yang kuatlah pada waktu lampau, dan bagaimana kita boleh mengambil pengajaran yang sebaiknya daripada daripada sejarah Turki Osmaniyah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan atas kesudian untuk hadir. Sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. InsyaAllah siapa yang tidak berkelapangan ataupun lambat masuk, saya akan sharekan link rakaman kepada tuan-tuan. InsyaAllah itu sahaja. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Kita jumpa lagi minggu depan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.